Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum memulakan temudoga kita pada hari ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai temudoga yang akan dijalankan. Pertama sekali, temudoga ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman berkaitan pendidikan seksual dalam konteks keagamaan, terutamanya dari perspektif pelajar. Segala maklumat yang akan diberikan akan dirahasiakan dan juga akan digunakan hanya untuk tujuan penyelidikan akademik. Baiklah, temudoga ini mempunyai 5 bahagian. Bahagian A, pengenalan diri dan latar belakang. Bahagian B, pemahaman umum tentang pendidikan seksual dan agama. Bahagian C, pengalaman dan cabaran berkaitan isu seksualiti. Bahagian D, cadangan dan penyelesaian. Bahagian I, harapan dan juga pandangan masa depan. Assalamualaikum dan selamat malam, Cik Filza. Bolehkah Anda perkenalkan diri Anda, umur dan latar belakang pendidikan Anda? Waalaikumsalam, selamat malam. Nama diberi Filza, umur 23 tahun. Sekarang sedang sambung degree. Masa sekolah menengah dulu saya sekolah di SMKM Muhammad Ali Ranau. Adakah Anda pernah menerima pendidikan seksual secara formal di sekolah ataupun di ceramah ataupun daripada media sosial? Jika pernah, dalam bentuk apa? Ya, pernah belajar sedikit-sedikit pasal pendidikan seksual, tapi bukan yang terlalu intuit, bukan terlalu direct. Biasanya masuk dalam subjek agama, subjek syariah Islamia atau Quran Sunnah, dalam topik-topik biasa saja, topik macam batas aurat, pergaulan lelaki dan perempuan, dan tanggung jawab untuk jaga diri. Kita teruskan dengan soalan bahagian B, yaitu pemahaman umum tentang pendidikan seksual dan agama. Pada pandangan Anda, apakah maksud pendidikan seksual? Bagi saya, pendidikan seksual itu bukan pasal seks sahaja, tapi lebih kepada ilmu untuk kenal tubuh badan, perubahan masa balik, hubungan antara lawan jantina, dan tanggung jawab kita sebagai seorang individu sendirilah. Sejauh manakah Anda merasakan agama memainkan peranan dalam membentuk pemahaman Anda terhadap isu-isu berkaitan dengan seksualiti? Bagi saya, agama memang memainkan peranan yang penting, sebab dari kecil kita diajar untuk tahu mana yang halal, haram, untuk jaga adab pergaulan. Jadi secara tidak langsung semua itu bantu juga untuk memahami isu seksualiti dengan lebih bertanggung jawab. Adakah Cik Filza rasa topik ini penting untuk dibincangkan dalam kalangan pelajar dan mengapa? Saya rasa topik ini penting untuk dibincangkan sebab ramai pelajar yang masih malu ataupun kadang ada yang salah faham sebab tidak pernah didedahkan secara betul. Dan bila ada ruang untuk belajar, pelajar akan rasa lebih bersedia dan tahu untuk jaga diri. Kita teruskan dengan soalan bahagian C, yaitu pengalaman dan cabaran Cik Filza sendiri. Pernahkah Cik Filza rasa keliru atau kekurangan maklumat berkaitan isu seksualiti karena sensitiviti agama? Bagi pandangan saya sendiri, pengalaman sendiri, saya pernah juga rasa keliru, kurang jelas. Kadang masa sekolah cikgu ajar tapi terlalu umum, ataupun kadang pelajar sendiri rasa segan untuk tanya lebih. Jadi banyak juga benda yang kami kena cari sendiri, tapi selalu macam risaulah kalau info tu tidak betul. Adakah Anda pernah mendapat bimbingan atau nasihat berkaitan isu seksual dari tokoh agama, guru atau keluarga yang merujuk kepada perspektif agama? Ada juga pengalaman dapat nasihat dari cikgu dan orang tua sendiri, biasanya memang dari sudut agama, tapi kadang info tu ringkas dan terlalu spesifik, jadi kena macam sendiri pandai tapis dan paham sendirilah. Apakah cabaran utama yang Cik Filza hadapi apabila ingin memahami isu seksualiti dalam konteks keagamaan ini? Cabaran utama bagi saya ialah rasa malu dan takut disalah faham. Bila kita kena tanya benda berkaitan seksualiti, kadang orang anggap kita ni macam terlalu ingin tahu, padahal kita cuma mau faham untuk diri sendirilah. Kita teruskan dengan soalan bahagian D, yaitu cadangan dan penyelesaian. Pada pendapat Cik Filza, bagaimanakah pendekatan yang sesuai untuk menyampaikan pendidikan seksual ini kepada pelajar dari sudut agama? Bagi saya rasa kena guna pendekatan yang sesuai dengan umur pelajar sendiri dan suasana yang selesa. Boleh gabungkan nilai agama dan fakta sains, tapi jangan terlalu serius sampai pelajar macam ada rasa takut-takut untuk tanya. Apakah bentuk sokongan yang Anda rasa pelajar perlukan? Contohnya dari pihak sekolah ataupun dari ibu bapa sendiri atau institusi agama? Seperti yang kita tahu, semestinya pelajar perlukan sokongan dari sekolah, guru, ibu bapa dan juga institusi agama. Yang penting bagi ruang yang selamat dan tidak terlalu menjudge, tidak terlalu menghakimi, supaya pelajar sendiri berani untuk tanya dan belajar dengan terbuka. Bagaimanakah Cik Filza sendiri melihat kerjasama antara nilai agama dan ilmu sains itu
ilmu sains moden dalam membentuk pemahaman seksual yang seimbang? Bagi saya, gabungan agama dan sains sangat penting. Sains bantu kita faham dari segi biologi dan kesihatan, dan agama bantu bentuk nilai dan adab sendiri. Jadi bila dua-dua digabungkan, barulah macam belajar dapat pemahaman yang seimbang. Okey, untuk bahagian terakhir, apakah iaitu tentang harapan dan pandangan untuk masa depan. So, apakah harapan Cik Filza terhadap pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai agama? Saya harap pendidikan seksual boleh disampaikan dengan cara yang terbuka tapi beradab. Jangan terlalu tertutup sampai belajar takut untuk belajar, tapi juga jangan terlalu bebas sampai hilang batas. Okey, so adakah Cik Filza ada apa-apa pandangan tambahan yang ingin dikongsikan berkaitan topik ni? Saya cadangkan wujudkan ruang macam bengkel atau sesi santai supaya belajar lebih selesa. Kalau boleh biar ada sesi soal jawab dalam bengkel tu supaya belajar tanpa rasa takut untuk bertanya tanpa kena judge. Dan tambahan, saya rasa topik ni bukan satu benda yang memalukan. Bila diajar dengan cara yang betul, belajar boleh lebih faham dan jaga diri dan elak untuk terjebak dengan benda-benda yang salah. Itu dari saya. Okey. Okey, terima kasih Cik Filza. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita pada hari ini, Cik Filza ada apa-apa soalan dengan tajuk ni sendiri? Untuk sekarang tidak. Terima kasih Cik Filza. Sama-sama. Halo, selamat malam Cik Febi. Cik Febi apa Halo, kabar? kabar baik. Terima kasih kerana sudi ditemu bual. Bolehkah anda memperkenalkan diri, nama, umur dan latar belakang pendidikan anda? Okey, so nama saya Febi, kamu boleh panggil PB, dan tahun ni saya 23 tahun dan latar belakang pendidikan saya sedang mengambil Bachelor in TESOL, degree in TESOL lah. Cik Febi, adakah anda pernah menerima pendidikan seksual secara formal di sekolah, ceramah atau media? Jika iya, dalam bentuk apa? Saya rasa saya pernah sebab saya tidak tahu kalau orang lain pernah belajar benda ni di sekolah, tapi yang saya ingat start tingkatan 3 saya ada belajar pasal ni. Untuk bahagian B, pemahaman umum kamu tentang pendidikan seksual dan agama. So, untuk yang pertama, pada pandangan anda, apakah maksud pendidikan seksual? Bagi saya pendidikan seksual ini satu benda yang tentang gender, kita punya apa kalau dalam bahasa Melayu itu jantina, which is perempuan dan juga lelaki. Lepas tu itu secara umum, kalau kita bagi dia dalam secara mendalami, itu saya rasa dia lebih kepada macam topik-topik LGBT. Itu bagi saya pendidikan seksual. Yang kedua, sejauh mana anda merasakan agama memainkan peranan dalam membentuk pemahaman anda terhadap isu-isu berkaitan seksualiti? Sejauh mana anda merasakan agama memainkan peranan kan? Bagi saya agama ini satu elemen yang penting juga dalam pendidikan seksual ini. Kalau macam kita tidak mendalami tentang pendidikan seksual ataupun tidak mendalami kita punya agama, kita tidak akan mendapat pendidikan seksual itu secara bagus ataupun orang cakap secara formal lah. Adakah anda rasa topik ini penting untuk dibincangkan dalam kalangan pelajar? Mengapa? Bagi saya topik ini sangat penting sebab dalam especially zaman sekarang banyak budak-budak ataupun dalam kalangan pelajar yang sudah terlibat dengan seksual punya aktiviti. Jadi saya rasa topik ini sangat penting untuk bagi kesedaran kepada pelajar. Okay. Kita pergi ke bahagian C, pengalaman dan cabaran. Yang pertama, pernahkah anda merasakan kekeliruan atau kekurangan maklumat berkaitan isu seksualiti kerana sensitiviti agama? Bagi saya kalau tentang sensitiviti agama setakat ni belum pernah ada kekeliruan ataupun belum pernah ada kekurangan maklumat. Yang kedua, adakah anda pernah mendapat bimbingan atau nasihat berkaitan isu seksual dari tokoh agama, guru atau keluarga yang merujuk kepada perspektif agama? Mungkin saya pernah dapat, tapi cuma dalam bentuk yang bukan directly. Mungkin dia secara bagi saya nasihat yang jangan buat itu, jangan buat ini. Dia bukan secara yang directly pasal pendidikan seksual. Yang ketiga, apakah cabaran utama yang anda hadapi apabila ingin memahami isu seksualiti dalam konteks keagamaan? Okey, kalau ini cabaran utama, maybe mungkin sebab kita punya sosial sekarang. Sebab kan kita sekarang ni
di social media lah. Kebanyakan orang sudah terima itu LGBTQ punya community. Jadi itu saya rasa satu cabaran utama dalam konteks keagamaan. Sebab kalau dalam agama ini, dalam saya punya pengetahuan lah, kalau dalam agama ini sebenarnya LGBTQ itu tidak digalakkan. Jadi saya rasa sosial merupakan cabaran utama lah dalam zaman sekarang ini. Kita pergi ke bagian D, cadangan dan penyelesaian. Yang pertama, pada pendapat Cik Feby, bagaimana pendekatan yang sesuai untuk menyampaikan pendidikan seksual kepada pelajar dari sudut agama? Okey. Kalau dari sudut agama saya rasa paling bagus bila tapi sebenarnya ini benda kan bila pelajar itu ataupun seseorang itu kan dia betul-betul mendalami agama dorang memang akan dapat pendekatan lah untuk bukan untuk tentang pendidikan seksual itu. Jadi saya rasa dorang perlu berusaha lah untuk melibatkan diri dalam sudut agama. Yang kedua, apakah bentuk sokongan yang Anda rasa pelajar perlukan? Contohnya dari pihak sekolah, ibu bapa atau institusi agama. Ini maksudnya bentuk sokongan yang bahkan pendidikan seksual. Bagi saya kalau pihak sekolah tuh maybe dorang boleh buat campaign tentang pendidikan seksual lebih banyak lah. Supaya sebab selalunya kalau campaign ini kan dia akan memberi kesadaran kepada pelajar dan saya percaya mereka akan macam sedar lah yang bahwa pendidikan seksual ini sebenarnya penting di dalam kehidupan mereka. Kalau ibu bapa pula ini sudah tentulah ibu bapa itu kan dorang punya important family. Jadi ibu bapa memainkan peranan yang besar untuk memberikan dorang nasihat. Saya rasa itu dalam bentuk sokongan lah dari ibu bapa. Untuk institusi agama? Kalau institusi agama mungkin boleh bagi pelajar-pelajar ini tentang pelajaran juga tentang pendidikan seksual di church, di masjid ataupun di mana-mana lah. Yang ketiga, bagaimanakah Cik Feby melihat kerjasama antara nilai agama dan ilmu sains moden dalam membentuk pemahaman seksual yang seimbang? Kalau ilmu sains moden ini macam saya cakap lah yang kita dapat belajar daripada sekolah dalam bentuk formal. Kalau nilai agama ini pula kita juga dapat dalam bentuk formal juga, cuma dia dalam situasi yang berbeza. Bagi saya itu dia punya kerjasama lah, meaning dorang dua-dua tu bekerja sama dan sama-sama membentuk satu benda yang formal lah, begitu. Di bagian I, harapan dan pandangan masa depan. Yang pertama, apakah harapan Anda terhadap pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai agama? Bagi saya harap ini pendidikan seksual ini kan dapat disampaikan secara lebih sistematik dan juga lebih formal lagi. Sebab selalunya kalau kita di sekolah kan kita kena ajar dalam bentuk biologi. Itu dari saya punya pengalaman lah. Jadi saya harap dan saya percaya pendidikan seksual yang berasaskan agama boleh boleh membentuk generasi yang baru yang lebih bijak untuk membuat keputusan tentang benda ini. Yang kedua, apakah cadangan Anda untuk menjadikan topik ini lebih terbuka dan selesa dibincangkan dalam kalangan pelajar? Kalau ini saya cadangkan supaya guru-guru supaya guru-guru dapat dilatih untuk lebih open-minded ataupun lebih terbuka lah kepada pelajar. Tapi dia punya terbuka tuh dia masih ada dia punya boundaries. Walaupun open-minded, tapi dia tidak boleh terlebih-lebih macam tu. Yang ketiga, adakah Anda mempunyai pandangan tambahan yang ingin dikongsikan berkaitan dengan topik ini? Saya rasa ibu bapa ni dorang perlu memainkan peranan yang besar juga dalam hal ini, bukan setakat dari segi agama ataupun bukan setakat dari pihak sekolah. Ibu bapa juga penting sebab pendidikan seksual ini kan dia bukan tanggungjawab sekolah saja ataupun dalam segi agama saja. Dia juga penting dalam family agar macam dorang boleh kasih seimbang apa yang diajar di sekolah dan juga apa yang diajar di dalam rumah. Okey, itu saja soalan yang saya ingin temu bal Cik Feby. Selain itu, sebelum kita mengakhiri temu bal kita, Cik Feby ada nak tambah apa-apa lagi? Bagi saya tidak sudah. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Feby kerana sudi meluangkan masa untuk saya hari ini.
Oke, terima kasih juga. Sebelum kita mula, bolehkah anda memperkenalkan diri dan umur serta latar belakang pendidikan anda? Okey, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya pelajar tahun 2 dalam jurusan Sains Sosial dengan program Pelajar Politik dan Pemerintahan. Bagaimana pula dengan umur anda? Saya 22 tahun. Okey, untuk soalan kedua, adakah anda pernah menerima pendidikan seksual secara formal di sekolah, ceramah ataupun media? Jika ya, dalam bentuk apa? Ya, saya menerima pendidikan seksual secara formal, terutamanya di sekolah menengah, pendidikan jasmani dan kesihatan, dan di peringkat ketiga iaitu universiti, saya menerima pendidikan seksual daripada Jeb My Gender Class. Seterusnya, dalam pemahaman umum anda tentang pendidikan seksual dan agama, pada pandangan anda, apakah maksud pendidikan seksual? Pada pandangan saya, pendidikan seksual adalah satu bentuk pembelajaran yang memberi pengetahuan dan kesedaran tentang aspek biologi, emosi dan sosial yang berkaitan dengan seksualiti manusia. Ia bukan sekadar mengenai hubungan seksual, tapi juga tentang kesihatan reproduktif, batasan diri, persetujuan dan tanggungjawab seorang manusia. Okay, seterusnya, soalan kedua ialah sejauh mana anda perasan peranan agama memainkan dan peranan untuk membentukkan pemahaman anda terhadap isu-isu berkaitan seksualiti? Saya rasa agama memainkan peranan sangat penting dan amat besar untuk membentuk cara saya memahami isu seksualiti. Ajaran agama menekankan maruah, batas pergaulan dan nilai moral yang memberi garis panduan dalam membuat keputusan berkaitan seksualiti. Untuk soalan yang seterusnya, adakah anda rasa topik ini penting untuk dibincangkan dalam kalangan pelajar dan mengapa? Ya, topik ini sangat penting untuk dibincangkan dalam kalangan pelajar kerana isu seksualiti ataupun topik ini harus dibuka daripada usia yang muda. Kerana tanpa pendidikan yang betul, ramai pelajar boleh terdedah pada maklumat yang salah atau tidak lengkap. Pendidikan seksual yang betul membantu mengurangkan risiko seperti kehamilan luar nikah dan penyakit jangkitan seksual sambil membentuk sikap tanggungjawab. Seterusnya, kita akan menanya tentang pengalaman dan cabaran. Yang pertama, pernahkah anda merasakan keliruan atau kekurangan maklumat berkaitan isu seksualiti kerana sensitiviti agama? Bagi saya, ya. Sebab kadang-kadang saya berasa keliru atau tidak pasti mengenai isu seksualiti sebab di Malaysia, topik ini dianggap terlalu sensitif untuk dibincangkan secara terbuka, terutamanya apabila dikaitkan dengan agama. Yang soal seterusnya ialah, adakah anda pernah mendapat bimbingan atau nasihat berkaitan isu seksual dari tokoh agama, guru atau keluarga yang merujuk kepada perspektif agama? Pernah, tapi sangat jarang. Biasanya nasihat datang dalam bentuk peringatan umum daripada guru ataupun ibu bapa, tidak secara mendalam ataupun terperinci. Tetapi sejak masuk dari fakulti saya Sains Sosial, so kami lebih open dengan pendidikan seksual. Open dari segi macam mana? We are open to talk about the pendidikan sexuality, isi-isi di dalam pendidikan sexuality, tanggungjawab, safety in sexual, we are open to that because sebab kami ada subjek yang ajar pasal itu. Okay, so soalan yang ketiga dalam bahagian ni ialah, apakah cabaran utama yang anda hadapi apabila ingin memahami isu seksualiti dalam konteks keagamaan? Okay, so cabaran utama dia adalah kekurangan ruang selamat untuk bertanya dan berbincang. Sebab kadang-kadang soalan dianggap sebagai tidak sopan atau tidak sesuai walaupun niat kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Dan ada juga kerisauan akan dinilai secara negatif apabila bertanya tentang isu-isu. Seterusnya kita akan pergi bahagian tentang cadangan dan penyesuaian. Yang pertama, pada pendapat anda, bagaimana pendekatan yang sesuai untuk menyampaikan pendidikan seksual kepada pelajar dari sudut agama? Pendidikan seksual patut disampaikan secara bersama dan berlandaskan nilai agama seperti topik yang kita bicarakan. Jadi contohnya melalui model khas yang menggabungkan ajaran agama dengan ilmu sains serta menggunakan bahasa yang sesuai dan menghormati sensitiviti pelajar. Boleh bagi contoh? So contohnya kita akan gunakan sains mengajar pendidikan, so itu like this. Kita ajar ilmu sains dan agama di mana kita tunjukkan bahawa if kita mau buat seks luar daripada, you're not in a relationship, you're in a relationship but you want to do sex, but you're telling it in a smooth way. Bagi tahu secara smooth dengan pelajar yang you tidak boleh buat ni sebab akan ada efek sains nanti. Akan ada baby and stuff. Dan agama pula orang akan pandang lain, something like that. So menghormati sensitiviti pelajar lah. Okay. Soalan seterusnya ialah, apakah bentuk sokongan yang anda rasa pelajar perlukan? Contoh dari sekolah, pihak sekolah, ibu bapa ataupun institusi agama. Okay. Jadi pelajar perlukan sokongan daripada berbagai pihak. Bagi sekolah, perlu menyediakan guru yang terlatih dan faham tentang topik ini. Dan ibu bapa juga perlu lebih terbuka untuk berbincang dan institusi agama boleh memberikan penjelasan berdasarkan perspektif agama yang lebih inklusif dan tidak memukul. Seterusnya, bagaimanakah anda melihat kerjasama antara nilai agama dan ilmu sains moden dalam membentuk pemahaman seksual yang seimbang? Saya percaya kerjasama antara ilmu agama dan sains moden sangat penting. Sains memberi fakta dan data, manakala agama memberi panduan moral dan etika. Gabungan kedua-dua boleh membantu pelajar memahami isu seksualiti secara menyeluruh dan seimbang. So, kita akan ke bahagian yang seterusnya yang memfokuskan harapan dan pandangan masa depan. Soalan yang pertama ialah, apakah harapan anda terhadap pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai agama? Jadi harapan saya ialah pendidikan seksual yang selari dengan nilai agama dapat dijadikan sebagai kurikulum secara formal, bukan hanya bersifat tambahan, tapi ia patut memberi penekanan kepada ilmu, akhlak dan tanggungjawab. Soalan yang kedua ialah, apakah cadangan anda untuk menjadikan topik ini lebih terbuka dan selesa dibincangkan dalam kalangan pelajar? Bagi saya, salah satu cara ialah dengan mengadakan sesi dialog terbuka ataupun forum bersama pelajar, guru dan tokoh agama. Sebab kaedah ini dapat membantu membina suasana yang selesa dan tidak menghakimi. Instead, pelajar boleh belajar secara lebih mendalam dengan menggunakan media interaktif dan pendekatan yang mesra juga boleh membantu. Okay. Untuk soalan terakhir dalam bahagian ini ialah, adakah anda mempunyai pandangan tambahan yang ingin dikongsikan berkaitan topik ini? Ada, so saya berharap masyarakat akan lebih terbuka untuk mengiktiraf kepentingan pendidikan seksual sebab topik ini tidak patut dilihat sebagai sesuatu yang tabu, tetapi sebagai satu keperluan untuk kesejahteraan dan keselamatan remaja serta masyarakat secara keseluruhan. Akad ini itu sahaja soalan. Adakah anda mempunyai tambahan yang lain? Tidak. Okey, terima kasih. Sama-sama. Baik, bagi penutup pada temu duga kita, terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa dan juga memberi perkongsian pandangan serta pengalaman anda dalam sesi temu duga ini.
Segala maklumat yang Anda telah berikan sangat bermakna dan akan membantu dalam memahami bagaimana pendidikan seksual dapat disampaikan dengan lebih baik, selari dengan nilai-nilai agama dan juga keperluan pelajar. Sekiranya mempunyai sebarang tambahan, pandangan atau ide yang terlintas selepas temuduga ini, Anda dialu-alukan untuk menghubungi kami. Sekali lagi terima kasih dan semoga dipermudahkan segala urusan Anda.